Tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan 142 orang. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan, satu kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh ialah 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 570 orang dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020 4,018 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan sebanyak 293 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 ialah sebanyak 43,983 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Beban penderitaan dan kesusahan yang ditanggung oleh mangsa kebakaran di Kampung Subok baru-baru ini diberi perhatian dan pemedulian oleh kerajaan. Pagi tadi, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menyampaikan bantuan kewangan kerajaan bagi meringankan bebanan yang dialami oleh mangsa kebakaran terbabit. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menyerahkan bantuan tersebut kepada Dayang Tiah binti Haji Yusof, ketua keluarga yang terlibat dalam musibah berkenaan. Bantuan tersebut merupakan peruntukan dari Jabatan Pembangunan Masyarakat. Pandangan jauh ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam memimpin negara untuk mengamalkan hubungan berbaik-baik dan tidak mencampuri hal ehwal negara luar membolehkan negara mengekalkan hubungan rapat dengan negara-negara luar. Dengan dasar tersebut juga, negara mendapat penghormatan dan pengiktirafan masyarakat antarabangsa. Perkara tersebut dijelaskan oleh Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hashil bin Rashid Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam semasa ditemubual oleh pewarta RTB baru-baru ini. Tuan Yang Terutama selaku Dean of the Diplomatic Corps juga menjelaskan keahlian negara dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa, memperlihatkan usaha sama dalam mendukung komitmen-komitmen antarabangsa. Menurut Tuan Yang Terutama, peranan aktif negara dalam beberapa pertubuhan serantau dan antarabangsa mencerminkan persahabatan yang erat dan hubungan yang saling hormat-menghormati antara satu sama lain. At the level of ASEAN, Brunei has developed close ties based on solid foundation of joint history, culture and common goals in political, security, economic and social fields. Internationally and in terms of foreign relations, Brunei based the ASEAN and the UN becomes a member of the Commonwealth as well to enhance the diplomatic and economic exchanges. In addition to these international bodies, Brunei joined the Non-Alliance Movement and the Organization of Islamic Countries, OIC, which aspired to strengthen its international Islamic identity, historically, relations and interactions. Therefore, Brunei's commitment within the UN and other international organizations is an integral part of Brunei foreign policy. Kerjasama dengan negara-negara serantau dan antarabangsa juga telah memberikan impak yang besar kepada negara dalam pelbagai aspek termasuk ekonomi dan pendidikan, khususnya dalam menangani isu global. The name of Brunei Darussalam is enough to show that Brunei is a peaceful country where people they can come and they can live and they can function in a beautiful, peaceful, environmental place. Maintaining a world-class relationship with other
sister countries, like, you know, even whether they are Muslims or non-Muslims, very healthy and very respected. And I wish that other countries follow Brunei in terms of its policies, international policies. Even this with COVID-19, you know, still probably Brunei rank, if not number one, number two in the world in terms of following World Health Organization and implementing, and that's why I would say, alhamdulillah, everything in peace here, managing and controlling COVID-19. His Majesty King Sultan Hassan Al Bolkiah provided us an international forum through Islamic University Sultan Sharif Ali. Here many foreign staff, international staff, they are teaching Islamic sciences and Arabic language. Brunei is a small country. It has a great mind, leading minds, and the level of our education here in this institution is not less than any international university, just like Al-Azhar University in Middle East. Bidang rekaan tiga dimensi atau 3D mampu dijadikan sebagai sumber rezeki bagi seorang anak tempatan yang bergiat aktif dalam bidang berkenaan. Berita lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Percaya pada diri sendiri dan sabar dalam menempuhi cabaran antara rahsia kejayaan seorang anak seni tempatan yang bergiat dalam penghasilan reka bentuk grafik. Kemahiran yang dimilikinya dalam reka bentuk grafik memberi kelebihan kepadanya untuk menghasilkan model 3 dimensi 3D yang menarik. Model-model 3D yang dihasilkannya mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dari orang ramai sehinggakan bidang tersebut kini menjadi sumber rezekinya. Kru RTB Mojo ada laporannya. Sejak bergiat aktif dalam reka bentuk grafik 10 tahun lalu, Awang Saiful Adli terus menerokai rekaan-rekaan yang menarik untuk dicetak menggunakan mesin 3D. Dalam bidang rekaan, tidak semua yang dirancang akan menjadi kenyataan. Justru katanya, kemahiran dan kesabaran perlu ada dalam diri individu untuk menghasilkan sesuatu model yang menarik. Well, what I most like about 3D printing is actually that I can experiment on how I can actually build my designs and creations, and also once that's done, it actually gives me a satisfaction that you can actually make things. Most of the time, when 3D printing, if you have a really good setup already, you would actually have a really nice print. Otherwise, it will end up as spaghetti, as what we always call failed prints. Bagi anak muda ini, bidang rekaan grafik adalah sesuatu yang menyeronokkan. Apatah lagi, bidang tersebut sudah menjadi hobinya sejak dulu lagi. Sokongan kedua orang tua dan keluarga serta rakan-rakan seperjuangan menjadi inspirasi kepadanya untuk menghasilkan ciptaan yang halus dan unik, termasuk penghasilan face shields bagi petugas barisan hadapan. So far, the hobby it actually helped me with my other hobby, which is scale model tanks. I do model them in my free time. Regarding the recent COVID pandemic issue, it actually felt really good to do something for your country. Being involved in the initiative to produce the PPE equipment actually felt great because you're actually doing something for your country. Kisah kejayaan Awang Saiful Adli ini boleh menjadi motivasi kepada golongan belia di luar sana untuk meraih kejayaan. Ingatlah, jangan pernah jemu berusaha kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Muzik mampu menyatukan masyarakat melalui rentak, melodi dan iramanya. Di samping itu, muzik juga mempunyai unsur keindahan dan estetikanya
yang tersendiri serta berperanan dalam kehidupan manusia. Dalam temu bual bersama RTB, Awang Haji Muhammad Abdul bin Haji Awang David, pemangku pengarah kebudayaan dan kesenian menjelaskan, muzik pelbagai genre antaranya tradisional, moden, kontemporari dan klasik mempunyai kesan positif terhadap manusia termasuk kata psikologi individu, media terapi atau hanya sebagai hiburan. Justru sebagai pendengar perlulah tahu membezakan kebaikan dan keburukan dari sesuatu muzik dan seni kata yang didengar itu. Sebagai pendengar, katanya haruslah pandai membezakan muzik mana yang akan kita dengar, apa bentuk seni kata dan sebagainya. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ini, apabila muzik sekarang ini semudah digabungkan dengan video. Video mainkan peranan untuk memberi lagi penceritaan kepada muzik ataupun lagu tersebut. Dengan kecanggihan teknologi, muzik mudah diperolehi melalui gadget dan platform media sosial. Namun tidak dapat dinafikan ia akan memberikan kebebasan para pendengar untuk memilih genre muzik dengan seni kata yang mungkin bertentangan dengan tata susila serta akidah agama Islam. Untuk memerhatikan apakah bentuk muzik yang didengar ataupun video yang didengar oleh anak-anak kita ni, sebab pada waktu ini kemudahannya ialah apabila barang-barang yang kita dapati dari handphone ini, dari telefon bimbit, ia mudah masuk ke telinga direct menggunakan earpiece dan sebagainya ni. Kalau lagi dulu kata ni sama-sama masuk kereta, sama-sama mendengar radio, sama-sama mendengar dan tahu apa ceritanya dan bercerita dan sebagainya. Sama-sama melihat TV kalau di rumah. Dan sekarang ini ia adalah dalam bentuk individu. Selain itu, muzik juga menjadi bahasa pergaulan dan media komunikasi dalam kehidupan masyarakat kini meskipun datang dari bangsa dan latar belakang yang berbeza. Music is actually it's not about creating sound only, but it is also about the performer and the audience, how they respond to it. Music is something you cannot contain. You need to share it with other people. So music brings people together, and not just to create beautiful music, but also develop relationship in a way that help them to grow together. Music is a beautiful language, and I feel that everybody should be able to speak through music. And I find that everyone has a talent in music. In every day, I feel that it's a way of expression where you can convey your feelings and also try to share this beautiful music with everyone around you so that you bring them joy. Music to me is a form of expression. Music is a language because you can communicate and convey different things through music. Music is a way of expressing what you feel. Currently, like, if you feel sad, then you can listen to happy music. And if you feel happy, you can share to others. Sikap suka membaca dan cintakan ilmu mampu melahirkan generasi yang mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Di samping itu, ia juga dapat mendukung penduduk di negara ini untuk berpengetahuan bagi mendukung Wawasan Brunei 2035. Justru peranan daripada pelbagai pihak perlu bagi mencapai matlamat. Dewan Bahasa dan Pustaka turut memainkan peranan yang penting dalam menyediakan pelbagai perkhidmatan yang mampu memupuk minat membaca. Dalam temu bual bersama pewarta RTB, Awang Muhammad Helmi bin Muhammad Yahya, Pegawai Perpustakaan mengongsikan lebih daripada 200,000 buku daripada pelbagai genre di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di keempat-empat daerah. Di samping itu, pelbagai aktiviti juga disusun oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Seperti contohnya Karnival Memperkasa Budaya Membaca, aktiviti-aktiviti cuti penggal persekolahan dan juga program literasi awal, yang mana program ini khusus untuk anak damit yang berumur 5 tahun ke bawah. Jadinya kami Dewan Bahasa Pustaka bukan sahaja memfokuskan kepada mereka yang umur
5 tahun ke atas. Malahan juga kami berusaha untuk memupuk mereka-mereka yang anak damit yang berumur 5 tahun ke bawah dengan pelbagai aktiviti. Di samping itu, menurut Awang Muhammad Helmi lagi, sistem e-perpustakaan adalah projek yang menggabungkan 6 buah perpustakaan memberi kemudahan kepada orang ramai untuk mendapatkan bahan bacaan. Sistem tersebut menggabungkan 5 buah perpustakaan selain Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu Perpustakaan Peguam Negara, Perpustakaan Muzium-Muzium Brunei, Perpustakaan Pusat Dakwah Islamia, Perpustakaan Kementerian Hal Ehwal Agama serta Perpustakaan Pusat Sejarah Brunei. Ramai pada tahun 2017, yang mana tujuan e-perpustakaan inilah untuk mempercepatkan proses-proses seperti peminjaman, pendaftaran ahli dan juga kami ada menyediakan satu perkhidmatan e-buku yang mana orang ramai bolehlah mendaftar secara percuma. Mereka-mereka yang beringinan untuk datang ke perpustakaan, mereka boleh menggunakan perkhidmatan ini untuk membaca buku yang ada pelbagai perkhidmatan yang kami sediakan juga. Bangsa ini kami ada membaca yang secara online lebih daripada 500 orang itulah. 500 orang adalah kira viewing lah sudah. Orang ramai yang berminat untuk menjadi ahli perpustakaan adalah dialulukan dengan mendaftarkan diri di cawangan-cawangan perpustakaan di keempat-empat daerah. Percubaan menyeludup barang-barang tegahan di kawasan hutan belukar berhampiran kawasan perindustrian Kampung Lumapas berjaya dipatahkan semasa operasi sepadu pasukan polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Barang tegahan tersebut dirampas dan akan diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. Barang tegahan berupa rokok sebanyak 430 karton dan minuman keras sebanyak 36 botol telah dijumpai ditinggalkan di kawasan hutan belukar tersebut. Kesemua barang-barang tegahan dibawa ke Balai Polis Kampung Air bagi siasatan lanjut dan kes ini akan diambil alih siasatan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Pasukan polis di Raja Brunei akan sentiasa komited dalam usaha membenteras, membuat risikan dan pemantauan ke atas barang kegiatan jenayah di kawasan-kawasan sempadan negara Brunei Darussalam. Pasukan polis Diraja Brunei memohon kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan 2 individu tempatan yang dikehendaki. Sebarang maklumat mengenai Yazman bin Haji Yakum, nombor kad pengenalan 002699188 dan Nur Syed Reza binti Sulaiman, nombor kad pengenalan 00316176, diminta untuk menghubungi Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak, Jabatan Siasatan Jenayah di talian 2459500, sambungan 796 atau 797 atau talian kecemasan 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Pasukan polis di Raja Brunei juga memohon kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan seorang lelaki warga negara Bangladesh yang dilaporkan lari dari majikan. Zasim Udim berumur 35 tahun memegang nombor pasport 51278244. Sebarang maklumat mengenainya diminta menghubungi Balai Polis Limau Manis melalui talian 2683-037 atau talian kecemasan polis 993 atau balai-balai polis berdekatan. Kementerian Kesihatan memaklumkan perubahan waktu operasi bagi perkhidmatan talian harapan 145 bermula 17 Ogos 2020 ialah bermula pukul 8 pagi hingga 11 malam setiap hari kecuali pada hari kelepasan awam pukul 10 pagi hingga 4 petang. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa.